Okey, jantina dan sosialisasi adalah proses penyatuan untuk menilai tingkah laku yang sesuai dan tepat dengan perbezaan antara lelaki dengan perempuan. Fungsinya adalah untuk menyampaikan kepercayaan kepada manusia mengenai makna sosial jantina untuk mereka berfikir secara semula jadi dan automatik melalui institusi-institusinya. Manakala sosiologi adalah penyesuaian tingkah laku terhadap norma budaya sekeliling atau secara tepatnya cara membuat sosial. Ianya merangkumi tabiat, sikap, kepercayaan, tradisi dan sebagainya melalui interaksi. Refleksi gender. Pemerhatian ini dilihat oleh saya sendiri adalah untuk menjelaskan pemerhatian sebelum berlakunya kelangsungan proses sosialisasi jantina yang melibatkan guru sekolah dan institusi pendidikan melalui pengajaran dan peningkatan interaksi antara pelajar lelaki dan perempuan serta dapat memudahkan proses pembelajaran di dalam kelas. Pemerhatian semasa yang dapat saya huraikan ialah semakin hari semakin memperlihatkan bahawa interaksi dan komunikasi antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan mencapai kebersamaan terutamanya dalam menyelesaikan tugasan di sekolah. Misalnya, lelaki dilahirkan dengan mempunyai 9 akal dan 1 nafsu, manakala wanita sebaliknya iaitu memiliki 9 nafsu dan 1 akal. Selepas pemerhatian ini dibuat, dapat saya jelaskan tentang kepentingan guru dalam menyebarkan peranan bagi setiap jantina di sekolah, kolej maupun universiti. Peranan yang dimainkan oleh lelaki dan perempuan mencerminkan kelancaran institusi jantina dalam pembelajaran dan dari segi pendidikan. Pemerhatian yang dapat saya huraikan berdasarkan tajuk yang dikaji iaitu guru, sekolah dan sosialisasi jantina ialah yang pertama, fungsi dan peranan yang dimainkan oleh setiap pihak khususnya guru dalam melancarkan proses sosialisasi dalam kalangan pelajar amatlah penting serta tugas mendedahkan kepada pelajar tentang segala perbezaan jantina yang berlaku di sekitar mereka adalah sebagai suatu didikan kepada pelajar bersesuaian dengan definisi bagi sosiologi yang memfokuskan kepada suatu kelompok dan memerhatikan perkembangannya dari semasa ke semasa. Pemerhatian yang kedua, di sekolah atau di institusi pengajian yang lain merupakan wadah kepada perjalanan proses sosialisasi jantina yang berlaku dengan tujuan untuk menggambarkan kelangsungan dan kelancaran interaksi dan komunikasi di antara lelaki dan wanita kerana mereka telah ditakdirkan memiliki persamaan dan menyampaikan isi hati antara satu sama lain. Pemerhatian yang ketiga, iaitu yang terakhir, sistem sosialisasi jantina ini diperlukan dalam kehidupan seharian kita kerana melalui sistem ini dapatlah kita mengetahui bahawa golongan lelaki memiliki kuasa yang lebih tinggi berbanding dengan golongan wanita dalam pelbagai aspek. Meskipun mereka kurang dalam bidang pengajian, namun semangat mereka amatlah besar kepada negara kerana mereka akan menjadi pemimpin dan menguruskan keluarga, komuniti dan masyarakat. Oleh itu, semangat mereka amatlah diperlukan kerana mereka akan menjadi tunjang utama kepada pembangunan negara. Justru, golongan wanita hanya menjadi pengikut dan penyokong kepada sesebuah institusi kekeluargaan. Perkara ini bertepatan dengan keperluan golongan lelaki yang akan memimpin keluarga serta berdasarkan pelbagai perspektif daripada pemikir-pemikir ahli sosiologi. Kesimpulannya, saya telah mempelajari dan menambah ilmu pengetahuan yang seharusnya saya tahu dengan lebih mendalam. Justeru, pengetahuan yang telah saya perolehi daripada tugasan ini telah memberi pengertian yang lebih untuk saya, untuk memudahkan saya mempelajari tentang fakta dan teori-teori yang berkait rapat dengan proses sosialisasi jantina yang berlaku di sekolah maupun di institusi pendidikan. Akhir sekali, harapan saya agar ilmu yang telah diperolehi dapat saya aplikasikan dalam kepentingan seharian saya sebagai seorang pelajar. Pengenalan perubahan sosial merujuk kepada transformasi budaya dan industri sosial dari semasa ke semasa. Ia boleh disebabkan oleh pelbagai faktor dan ia boleh memberi kesan positif dan negatif. Perubahan sosial boleh disengajakan atau tidak dirancang dan ia boleh digalakkan oleh masyarakat industri. Walau bagaimanapun, akibat perubahan sosial tidak selalu dapat diramalkan. Walaupun beberapa perubahan boleh mewujudkan peluang dan pekerjaan baru, yang lain boleh menyebabkan kehilangan kemahiran
karisma dan privasi pribadi. Oleh itu, perubahan sosial adalah isu kontroversi yang memerlukan pertimbangan yang teliti terhadap faedah dan kelemahannya. Dalam pemerhatian, saya telah menyaksikan contoh di mana budaya dan perubahan yang memainkan peranan penting dalam memacu perubahan sosial. Oleh itu, saya akan berkongsi refleksi tentang pemerhatian yang telah dibuat. Salah satu pemerhatian yang menarik ialah saya dapat menyaksikan pengaruh norma budaya terhadap tingkah laku dan dinamik sosial individu. Sebagai contoh, dalam kejiranan yang berbilang bangsa iaitu merangkumi bangsa Melayu, Cina dan India, saya perhatikan bagaimana mereka iaitu sebagai masyarakat yang berbeza dapat meraihkan adat dan tradisi di samping dapat memupuk perpaduan yang kaya dengan kepelbagaian. Selain itu, saya juga telah melihat contoh di mana norma budaya mengekalkan ketidaksamaan dan telah menghalang kemajuan. Sebagai contoh, peranan jantina telah tertanam dengan mendalam yang menyebabkan jantina bagi wanita terhad untuk mengambil bahagian dalam membuat keputusan ataupun meneruskan sesuatu kerjaya. Saya akan berkongsi tentang peranan faktor luaran dan peristiwa transformasi yang telah mencetuskan perubahan sosial. Saya telah menyaksikan bahawa kuasa luar seperti kemajuan teknologi dan juga globalisasi telah membentuk semula budaya dan masyarakat. Di bandar, saya telah perhatikan bagaimana peningkatan platform digital dan media sosial telah mengubah corak komunikasi dan interaksi sosial. Penggunaan media sosial, email dan panggilan video telah menjadi sebahagian yang penting dalam kehidupan seharian bagi seseorang individu tersebut. Selamat sejahtera, nama saya Astra Napuan Ganesa, nombor metrik 291899. Hari ini saya ingin membentangkan pemerhatian yang dilakukan oleh saya yang bertajuk Perubahan Sosial, konsepnya budaya dan perubahan yang menyebabkan perubahan sosial. Pemerhatian saya ialah peranan faktor luaran dan peristiwa transformasi dalam mencetuskan perubahan sosial. Saya telah menyaksikan bagaimana kuasa luar seperti kemajuan teknologi dan globalisasi telah membentuk semula budaya dan masyarakat. Saya perhatikan bagaimana peningkatan platform digital dan media sosial telah mengubah corak komunikasi dan interaksi sosial. Sebagai contoh, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara orang berinteraksi dan orang berkomunikasi. Penggunaan media sosial, email dan panggilan video telah menjadi bahagian yang penting dalam kehidupan seharian kita. Hal ini dikatakan demikian kerana orang sekarang lebih cenderung menggunakan platform digital bagi berkomunikasi daripada komunikasi bersemuka secara langsungnya. Budaya di seluruh dunia boleh dipengaruhi antara satu sama lain melalui imigrasi, media dan teknologi. Jelaslah bahawa kuasa luar memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk semula landscape budaya dan mempengaruhi dinamik sosial. Pemahaman yang didapati oleh saya daripada pemerhatian yang dilakukan adalah kesedaran terhadap faktor luaran. Pemerhatian ini mengakui peranan faktor luaran seperti kemajuan teknologi dan globalisasi membentuk perubahan sosial. Ini menunjukkan pemahaman yang baik tentang hubungan antara faktor-faktor eksternal dan transformasi dalam masyarakat. Yang kedua adalah perubahan dalam komunikasi. Teknologi telah mengubah cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Pesanan dapat dikirim secara instan melalui pesanan teks, panggilan suara, video call. Media sosial memungkinkan kita untuk terhubung dengan orang daripada berbagai-bagai budaya dan latar belakang serta memperluaskan jaringan sosial kita. Ini telah mengubahkan cara kita berinteraksi dan berbagai-bagai informasi dan memperluaskan pemahaman kita tentang dunia. Yang ketiga adalah pengembangan komunikasi dan jaringan sosial. Kemajuan teknologi dalam budaya telah fasilitasikan pembentukan dan pengembangan komunikasi dan jaringan sosial. Platform media sosial memungkinkan individu untuk terhubung dengan orang-orang yang memiliki minat, nilai dan tujuan yang serupa tanpa terbatasnya oleh batasan geografi. Hal ini dapat memperkuatkan ikatan sosial dan mendukungkan globalisasi serta memberikan kesempatan untuk berbagai-bagai pengalaman dan pengetahuan daripada orang lain.
Yang keempat adalah ekspresi budaya yang lebih kaya. Teknologi telah memungkinkan individu untuk mengungkapkan dan memperkayakan ekspresi budaya mereka melalui media sosial, video, muzik atau platform kreativiti yang lain. Individu tersebut dapat berbagai-bagai karya seni, cerita dan warisan budaya mereka dengan audiens yang lebih luas. Hal ini akan memperkuatkan identiti budaya dan meraihkan keragaman dan menghubungkan orang-orang dari berbagai-bagai latar belakang budaya. Okey, secara kesimpulannya, teknologi adalah penggerak kepada kemajuan pelbagai jenis pembangunan di setiap sudut dunia, merangkumi komunikasi, platform digital, media sosial dan sebagainya yang didominasi oleh peristiwa transformasi yang berlaku seiring dengan arus globalisasi dunia, dan ianya membolehkan kehidupan manusia bergerak secara efisien, pantas dan berkesan. Pada zaman sekarang, masyarakat kita semakin terbuka oleh pengaruh budaya dari luar negara seperti melalui media sosial dan hiburan. Oleh itu, penting memahami bagaimana globalisasi budaya telah memengaruhi aspek-aspek kehidupan sosial seperti gaya hidup, pemikiran, nilai dan norma masyarakat. Selain itu, saya juga boleh menelitikan bagaimana perubahan sosial ini mempengaruhi konflik dalam masyarakat dan bagaimana ia mempengaruhi usaha untuk membangunkan persamaan masyarakat yang lebih adil. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Fatihah binti Zaharuddin, memegang nombor matrik 291891. Jadi daripada kedua-dua isu yang telah kumpulan kami kupaskan, saya berpendapat bahawa idea baru yang menarik daripada latihan tersebut ialah kita perlu memperkasakan peranan wanita dalam kehidupan. Hal ini kerana kita dapat menyaksikan bahawa pelajar wanita di IPTA ataupun IPTS telah berada setanding dengan pelajar-pelajar lelaki dalam memimpin persatuan ataupun kelab-kelab di universiti mereka. Selain itu, jika ingin dijadikan contoh, kita dapat mengambil Puan Nur Azizah binti Ismail yang merupakan pendaftar bagi Universiti Teknologi Malaysia UTM dalam posisinya sebagai kepimpinan kanan universiti, telah banyak menengahkan tentang posisi wanita dalam menguasai ilmu dan juga sesuatu kepakaran secara meluas. Menurut beliau, Hari Wanita perlulah disambut sebagai sambutan yang penting dan sebagai tanda penghargaan terhadap pengorbanan wanita. Pada abad ini, wanita dilihat lebih ke hadapan untuk menerokai ruang ilmu yang ada. Ia tidaklah terhad kepada satu bangsa sahaja. Satu idea yang saya dapati menarik daripada latihan tentang jantina dan perubahan sosial ialah tentang konsep jantina sebagai sesuatu yang bukan datang dari alam semula jadi, tetapi dikembangkan melalui proses sosial dan budaya. Ini bermakna perbezaan jantina tidak seharusnya ditentukan oleh faktor biologi semata-mata, tetapi juga dipengaruhi oleh norma sosial dan budaya yang wujud dalam masyarakat. Idea ini menambahkan lagi pemahaman saya tentang sosiologi dan masyarakat, kerana ia merujukkan bahawa sosiologi bukan sahaja mengenai struktur sosial dan interaksi sosial, tetapi juga melibatkan aspek budaya dan psikologi yang mempengaruhi pembentukan identiti individu dan masyarakat. Assalamualaikum, saya Ulia binti Abdul Rahman, pemagang nombor kad matrik 292318. Idea baru yang saya dapat pelajari menerusi latihan yang telah saya jalankan ialah saya dapat mengetahui dengan lebih mendalam mengenai pelbagai alternatif yang telah digunakan untuk saya menyesuaikan diri dengan norma dan mempraktikannya ke dalam kehidupan saya sebagai seorang mahasiswa. Norma yang baru yang harus saya praktikan ialah kita dapat umum mengetahui bahawa kemasukan bilangan pelajar ke universiti memperlihatkan bilangan perempuan adalah lebih tinggi berbanding dengan bilangan lelaki. Dan bilangan perempuan dan golongan wanita telah menguasai pelbagai bidang pekerjaan yang profesional, misalnya guru, akauntan dan sebagainya, manakala lelaki lebih ke arah kepada kemahiran. Okey, selain itu, guru merupakan salah satu ejen sosialisasi yang amat penting dan mereka berperanan untuk menghubungkan dan mengembangkan sistem komunikasi dan interaksi di antara lelaki dan wanita untuk membentuk sebuah kelompok yang memahami antara satu sama lain. Oleh itu,
Penguasaan teori-teori sosiologi ini akan membantu saya sebagai seorang mahasiswa untuk berfikir secara kritis dan juga berfikir secara terbuka mengenai segala perkara yang berlaku di sekeliling saya. Terutamanya saya sebagai seorang pelajar akan menghadapi permasalahan iaitu memperlihatkan kepada kehidupan saya akan mengalami masalah konflik yang melibatkan perubahan dalam sosialisasi jantina dan cabaran dalam mewujudkan kesamarataan di antara lelaki dan wanita. Okey, hai, nama saya Nur Izzah Nabila binti Muhammad dengan nombor matrik 292016. Okey, daripada dua tugasan terbaik tersebut, saya mendapati bahawa keduanya memperlihatkan secara realistiknya bagaimana perubahan teknologi yang berlaku mempengaruhi perubahan sosial dalam masyarakat dan bagaimana jantina dan sosialisasi mengklasifikasikan fungsinya ke dalam masyarakat mengikut institusinya berbanding dengan konsep yang difahami secara teoretikal sahaja. Okay. Daripada perkara tersebut juga, saya dapat meningkatkan pemahaman saya di mana masyarakat begitu bergantung dengan aspek sosial bagi menyempurnakan kehidupan mereka, yakni merangkumi aspek komunikasi, interaksi antara jantina yang berlainan, media massa, platform digital, kemajuan teknologi dan sebagainya.